Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Pada kali ini cikgu akan cuba menyampaikan pelajaran kelas secara maya. Tajuk kita ialah Fizik tingkatan 5. Tajuk yang pertama sekali iaitu tajuk daya paduan. Diharap pelajar-pelajar dapat mengikuti pelajaran ini dengan penuh minat. Okey, pelajar-pelajar yang saya hormati semua, untuk belajar dalam tajuk ini, cikgu harap pelajar bersedia dengan kertas dan alat tulis dan juga alat mengira, mesin kira, kalkulator, sebab kita ada mengira di sini. Pertama sekali, tajuk kita pagi ini adalah daya paduan. Daya paduan. Okey. Sebelum cikgu pergi jauh, cikgu ingin tanyalah pelajar, apakah maksud daya ni? Daya ni apa? Jadi kalau dalam fizik tingkatan 5 ni, daya ni ditakrifkan sebagai sesuatu yang dapat mengubah sesuatu ataupun tindakan yang dapat mengubah apa? Keadaan pegun. Objek pegun bila kenakan daya, dia boleh bergerak, maknanya dia berubah lah. Okey. Ataupun keadaan tulisan ni tak apa-apa, menggunakan pen ni sikit. Ataupun keadaan gerakan laju seragam, suatu objek. Maknanya objek yang bergerak ni kita boleh ubah dia kena daya. Dia boleh perlahan dan berhenti. Misalnya kereta yang berjalan, kita kenakan daya geseran, tekan brake, dia akan berhenti. Jadi daya juga boleh mengubah keadaan sesuatu bahan. Sama ada misalnya kita ada tin minuman tu, kita berikan daya, dia boleh ubah bentuk suatu bahan tersebut. Maknanya daya boleh mengubah bentuk, daya boleh mengubah keadaan, gerakan suatu jasad. Jadi apabila satu daya dikenakan ke atas satu objek, ia boleh mengubah bentuk, saiz, gerakan objek dan kedudukan objek. Bentuk lah, misalnya tin tadi kita berikan daya, dia akan berubah bentuk. Okey, dia crumple. Saiznya akan berubah. Gerakan objek yang pegun boleh bergerak. Ataupun objek bergerak, kita boleh tekan brake, dia boleh berhenti dan pegun. Itulah peranan daya. Okey, saya harap pelajar masih ingat lagi semasa dipelajari, semasa di peringkat dengan rendah. Sains rasanya ada sentuh sebut sedikit tentang daya. Okey, baiklah. So hari ni kita nak belajar satu konsep lagi, iaitu daya paduan. Okey, daya paduan. Okay. Daya dah faham. Paduan ni maknanya hasil jumlah. Semua dah terpadu. Daya-daya tadi dijumlahkan. Daya dijumlahkan, dia dapat satu hasil lah. Misalnya ada dua daya unitnya Newton. Katalah daya ni 2 Newton campur 2 Newton, jumlahnya berapa? Jumlahnya 4 Newton. Jadi paduan dua daya ni menghasilkan satu daya. Satu daya kan, asalnya dua daya jadi satu daya. Jadi dari sini timbullah takrif daya paduan. Apa maksud daya paduan? Daya paduan ialah daya apa? Tunggal. Daya tunggal. Tunggal ni single lah. Daya tunggal yang mewakili
yang mewakili jumlah vektor dua atau lebih daya. Yang bertindak pada suatu objek. Yang bertindak pada sesuatu objek. Okey. Tengok daya tunggal, ni daya tunggal ni hasil tambah dua daya ni tadi jadi satu daya tunggal. Itu maksud daya paduan. Mana dua daya, tiga daya pun boleh juga. Katalah tiga daya tiga daya tunggalnya kan berubah lah. Katalah ada tiga daya, campur sendiri lagi 1 Newton. Jadi 1 campur 2 jadi 5 Newton. Tiga daya tadi digabungkan menjadi satu daya tunggal. Ini nama daya paduan dia, sejumlahnya. Tapi biasa buku guna daya paduan, kadang-kadang diguna daya bersih. Benda yang sama Daya paduan bersih, benda yang sama. Itu hasil tambah daya-daya. Okey. Daya paduan ialah daya tunggal. Maksudnya dia mewakili jumlah vektor dua daya. Mana daya tadi ditambahkan secara vektor. Vektor ni maknanya dia ada arah. Kita belajar dalam tajuk yang lepas, kuantiti vektor adalah kuantiti yang mempunyai magnitud dan arah. Jadi daya paduan ni ditambah secara matematik, ambil kira arah dia. Macam tu. Misal lah macam ni objek. Okey, satu daya ke arah kanan 5 Newton. Satu daya ke arah kiri katalah 3 Newton. Okey, berapa daya tunggalnya, daya paduannya? Daya paduannya ialah katalah ni F1, inilah F2. Daya paduannya lah F1 tambah F2. Sebab dia daya paduan ni kan hasil tambah tu daya-daya kan. F ni daya paduan, F campur F1, F2 ni ialah daya-daya lain yang ditambahkan tu. Jadi berapakah daya tunggal ataupun daya paduan yang terhasil? F1 kita ambil kanan ni positif, kiri ni sebagai negatif sebab dia vektor dia ada arah. Jadi kita ambil lah, kata nak ambil kanan ni 5, katalah ni F2, ni F1 terbalik 5 Newton tambah daya 3. 3 tadi berada sebelah kiri, so arahnya dibawa negatif 3. Arahnya negatif ke kiri, positif kanan. So jumlahnya ialah 5 tolak 3, 2 Newton. So daya paduannya ataupun daya tunggal yang terhasil gabungan dua daya tadi dipanggil daya paduan. So gabungan dua daya tadi, 2 Newton tadi positif, maknanya 2 Newton ni ke arah kanan. Maknanya objek ni tadi hanya akan bergerak ke arah kanan dengan daya 2 Newton sahaja. Maknanya daya paduannya 2 Newton ke arah kanan. Okey, tunjuk satu contoh lagi. Okey, kalau tengok sini, ni objek. Ni 2 Newton. Ini 2 Newton. Berapa daya paduannya? So daya paduan ialah F1 tambah F2, iaitu 2 Newton tambah 2 Newton. Kenapa tak ada negatif kat sini? Sebab arahnya sama kan? Arah sama, kanan-kanan, positif-positif. Maknanya daya paduannya 4 Newton. 4 Newton pun positif, maknanya daya paduannya ialah ke kanan. Kanan dengan nilai 4 Newton. Dia ada arah, daya paduan ni ada arah 4 Newton ke kanan. Macam tu. Okey, buat contoh lagi Contoh lagi. Ni. Okey. Katalah sini daya
1 Newton, 4 Newton. Ke kiri 2 Newton. Berapakah daya paduannya? So, daya paduannya ialah kanan 4 tambah 1 tambah tolak 2. Sebab apa tolak 2? Sebab dia melawan arah ke kiri. So, daya paduannya ialah 5 tolak 2, 3 Newton positif. Maknanya yang ini menang lah. Daya belah kanan menang. So, objek ni akan bergerak ke kanan dengan daya 3 Newton. So, berapa daya paduannya? Daya paduannya 3 Newton ke sebelah kanan. Kalau kiri besar, dia ke kiri lah. Dia tengok situasi. Ya. Boleh? Begitu juga kalau benda ni, objek ni dikenakan daya ke atas ke bawah. Graviti lah katanya. Ke atas 5 Newton, bawah 2 Newton. Berapa daya paduannya? So, daya paduan, nak elakkan keliru, FP lah. F paduan, ketangga ke atas ni positif, bawah ni negatif. So, 5 tambah, wajib kata tambah sebab tarif tadi daya paduan adalah hasil tambah secara vektor. So, tolak 2. Teknik sajalah. Secara teknik vektor. So, dapat 3 Newton. Maknanya 3 positif. Mana objek ni akan bergerak ke atas dengan daya paduan 3 Newton. So, jawapannya daya paduannya ialah 3 Newton ke arah atas. Macam tu. Okey. Kita cuba lagi contoh yang lain. Contoh 10 Newton, 3 Newton, 7 Newton. Berapa daya paduannya? So, F paduan ialah 10 tambah tolak 3 tambah tolak 7. Makna 10 tolak 10. So, daya paduannya 0 Newton. Ini bermakna objek ni pegun kat sini lah, tak gerak. Tak ada yang menang. Tak ada yang menang. Okey. So, daya paduannya ialah 0 Newton. Boleh terima? Okey. Padam dulu Okey. Biasanya kalau tengok buku teks SSM tu, dia akan buat analogi gini lah. Okey, dalam pertandingan tarik tali. Okey. Tali, ini orang pertama. Ni katalah 2 orang lah. 2 orang menarik tali. Sini ialah 1 orang. Lepas badan dia. Okey. Kelab songkok. Kelab angkuh. Okey. Di tengah-tengah. Cara tarik tali ni, kita akan tengok mana yang menang berdasarkan daya paduan. Okey, kalau sini katalah 30 Newton, daya ke kiri. Sini adalah 20 Newton. Siapakah yang menang? Jadi, kita tengok daya paduannya. Daya paduan, kita akan ambil yang kanan 20. Kanan boleh, tak masalah. 20 tambah negatif 30. Sudah berapa? Negatif 10 Newton. So, logiknya dalam pertandingan ini, kali ini pangkah ni akan bergerak ke sini lah, kan? Dengan daya 10. Daya 10 Newton. Ini menang lah. Ini menang. Ini menang. Macam tu. So, daya paduan ni kita boleh ukur. Dan dia ada magnitud dan dia ada
arah. Okey. Kita cuba beberapa latihan lagi. Okey. Okey. Contoh lain. Contoh satu. Okey. Daya sini 4 Newton. Kanan kiri 12 Newton. Okey. Kirakan daya paduan. Kirakan daya paduan. Daya paduan. So, daya paduan FP ni nak buat P pun tak nak buat boleh tak apa ni cikgu nak elakkan keliru. Sebab ni kalau disimpulkan FP ni F paduan lah. Daya paduan kita pandai bersih ialah 4 Newton tambah apa? Negatif 12. So dapat negatif 8 Newton. Maknanya daya padunya negatif 8 Newton. Soalan kedua, ke arah manakah objek ini akan bergerak? Arah mana objek itu akan bergerak? So, negatif ke kiri, so objek ini akan bergerak ke arah kiri. Okey. Harap pelajar fahamlah ya. Okey. Okey, seterusnya tengok contoh yang kedua. Cuba kamu jawab pula. Okey, maksud sikitlah. Okey. Sini 4 Newton, sini 12 Newton. Ini tak ada, kosong Newton. Atas permukaannya licin, tak ada geseran. Kira daya paduan. So, daya paduan ialah dua-dua kanan, arrow di kanan. Maknanya 4 tambah 12. Maknanya 16 Newton. Ke arah mana dia bergerak? Dia bergerak arahnya ialah arah ke kanan. Okey, boleh faham? Okey, saya padam dulu ya. Okey, saya harap pelajar dapat mendapat konsep yang pertama. Apakah maksud daya paduan? Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita teruskan konsep yang kedua. Okey, kita nak faham konsep yang kedua. Daya ni datang daripada hukum. Berikan awak ini. Hukum. Susah sangat. Hukum, okey. Daripada hukum Newton yang selesai ni. Daripada hukum Newton. Newton yang kedua. Newton yang kedua. Dua yang buat ni. Kita ke problem Newton yang kedua. Okey. Hukum Newton kedua menyatakan bahawa
daya F berkadar terus. Daya yang bertindak pada suatu objek adalah berkadar langsung dengan kadar perubahan momentum objek itu pada arah yang sama dengan perubahan momentum. Daya yang bertindak pada objek berkadar terus dengan perubahan momentum. Perubahan momentum tu momentum akhir tolak momentum awal. Momentum kadar tu maknanya bagi dengan masa. Di hukum Newton kedua menyatakan bahawa daya yang bertindak pada satu objek berkadar langsung dengan kadar perubahan momentum. Ini kadar perubahan momentum ni. Kalau bagi masa tu kadar perubahan momentum pada arah yang sama dengan perubahan momentum tersebut. Okey, ikut arah momentum ni lah. Jadi daripada konsep ni kita boleh buat penyelesaian secara matematik, iaitu F sama, hilangkan tanda berkadar langsung ni jadi sama dengan, bila hilang jadi K lah. K tak tumbal lah. M ni kita boleh keluarkan. M V tolak U bahagi T. Kan? Kita tahu percutan ialah V tolak U bahagi T. Sama tak? Maka persamaan ni akan menjadi F sama dengan formula M A. Dapat persamaannya. Jadi bila dia buat kaji untuk satu jisim 1 kg, dapati dengan percutan 1 meter per second, dapati daya yang bertindak ialah 1 Newton. Maka K ni nilainya sama dengan 1. Maka persamaan itu diringkaskan F sama dengan M A. Ini F M A. Jadi sebagai kesimpulannya, hukum Newton kedua dapat menerbitkan formula bagi daya, iaitu daya ialah F sama dengan M A. Okey. Faham Daya sama F ialah daya, M jisim, A percutan. Kalau kita gantikan V tolak U, dia akan buka lah jadi perubahan momentum semula. Okey. Jadi, bila kita menyelesaikan masalah daya paduan, F ni merujuk kepada daya paduan ataupun daya bersih. Itu gabungan daya-daya. M ni ialah jisim. A pula ialah percutan. Okey, kita beri contoh Padamkan dulu. Awak tengok katalah ada satu daya bertindak pada satu objek. Objek ni katalah jisimnya 1 kg. Okey. Digerakkan dengan daya 10 Newton. Geserannya 2 Newton. Okey. Berapakah daya paduan bertindak? A. Daya paduan ialah 10 tambah tolak 2, iaitu 8 Newton positif. Maknanya objek ini akan gerak ke kanan dengan daya paduan 8 Newton. B. Berapakah percutan objek ini? Percutannya berapa? Jadi, percutan kita guna formula F sama dengan MA. Ini formula yang penting. F sama dengan MA. F tadi apa? F ialah daya paduan. So, F ialah daya paduan sama MA. Daya paduan dah cari ke atas tadi. 10 tolak 2, iaitu 8 jisim 1 kali A. Maka A ialah 8 meter
per second 8 meter per saat. Ini aplikasi je lah, aplikasi dia. Alright, okay, padam. Okay, tengok contoh tengok modul tu ada contoh kan. Okay, tengok contoh 3. Okay, contoh 3. Okay. Tu ada kuda kan. Kuda ni ditarik oleh objek lah. Okay. Sini ada orang tolak. Okay. Rajah menunjukkan seekor kuda menarik pedati. Isimnya ialah 920 kg. Okay. Yang ni saya nak awak jawab. Okay. Ditarik ni dengan daya 500 Newton. Dayanya 500 Newton. Petani membantu kuda itu dengan menolak daya. Dia tolak menggunakan daya 200 Newton. Okay. Soalannya. The question. Okay, soalan. Kirakan daya paduan. Berapakah F paduan? What? B. Kirakan pecutan. Berapa pecutan? Okey. Okay, tengok sini. Daya paduan. Kanan 500. Dia tolak. Kan dia. So, daya paduan ialah 500 tambah positif 200. So, daya paduannya ialah 700 Newton. Okey. Maknanya kuda ni senang lah. Negak ke depan ada bantu. Petani dia bantu. So, berapa dia memecut ke depan ni? F sama dengan M A. Apa maksud F tadi? F ni ialah daya paduan, iaitu 700 sama dengan 900 isi berapa tadi? 920. Okey. Darab A. So, awak terus cari 700 bagi 920. Okay, awak dapatlah berapa meter per second. Okey, itu contoh-contoh. Cikgu bagilah. Okey. Padam Bagaimana soalan seterusnya? Rajah yang sama di mana daya kuda 500. Petani tadi dia nakal pula, dia tarik pula kuda tadi dengan 200 Newton. Berapa daya paduannya? Daya paduan ialah 500 tambah negatif 200. So, dapat berapa? 300 Newton positif. Maknanya, kuda ni tetap gerak ke depan, tapi dayanya dah kurang. Dan lain tu digunakan untuk mengatasi daya tarikan ni tadi. Okey, so berapa pecutannya sekarang? Pecutan F sama dengan MA. F ialah daya paduan.
positif 300 M 920 harap A. Maka kita dapatlah A 300 bagi 920 dapat apa-apa. Okey, maka akan dapat jawapannya berapa? Okey. Jadi saya harap pelajar-pelajar akan membuat latihan supaya lebih mahir lagi melalui modul, dalam buku modul ataupun dalam buku-buku kerja lah. Cari soalan-soalan berkaitan dengan daya paduan. Okey, seterusnya cikgu nak tambah sedikit. Yang tadi kita belajar kalau daya tu yang bertindak kiri, kanan, senanglah, atas, bawah ataupun kanan-kanan, kiri-kiri, senang nak tambahkan dia kan, nak dipadukan dia. Okey, bagaimana pula jika daya tu satu ke atas, satu ke depan, mana sudutnya 90 darjah. Okey, so yang B kali yang kedua ni kita nak padukan bagi daya yang 90 darjah. Ada dua daya tu dia bersudut 90 darjah. Macam mana nak cari daya paduan? Sebenarnya bila satu objek tarik dengan daya 1 ke kanan, daya kiri atau daya ke atas, daya paduannya sebenarnya kat sini ya pelajar, kat tengah-tengah ni. Buat dua arrow lah menunjukkan ni daya paduan. Ni satu arrow kata anak panah, membezakan dia lah. Ni kat tengah-tengah tu. Tapi kita nak melukis dia, cara melukis dia begini. Okay. Kita campur secara vektor. Untuk lukis dia kita ambil daya yang pertama ni arah kanan F1 kanan kan. Kita ambil yang ni letak di ujung dia supaya dia bersambung. Daya ni arrow dia bersambung. Itu. Maknanya daya 1 ditambah daya 2. Daya 1 daya 2 kalau macam ni kan tak darjah tak lengkap sini ke atas, tak berapa tepat. Jadi untuk peraturan pertambahan secara vektor ni dia mesti berterutan anak panah ni, arrow ni. Daya 1 tambah daya 2, arrow dia berterutan. Tapi kalau arrow ni berlawanan dia tak jadi lah. Contohnya F1 ke kanan, gambar F2 ni tak kat bawah pula. Kan? Dia bertemu. Dah bertemu tu tak betul lah. Okey. Jadi kita ambil daya pertama ke atas. Kemudian daya paduannya ialah yang ini lah. Sambungkan. Paduan ni kan sama ni. Sama kan? Tapi cuma ni rajah vektor dia. Dia mesti dua berterutan. Yang ni dia punya soalan macam sesaran lah. Yang ni paduan. Okey. Kalau buat macam ni salah. Yang ni salah. Okay. So untuk yang dua daya bersudut tepat, kita guna teorem Pythagoras. Orang putih kata Pythagoras. Okey, ini theta. Kita ni orang Jawa, kita Pythagoras. Katalah sini F1. Kita buat yang mudah lah ya. Katalah sini F1. F2, sini F1. Berapakah daya padun ini? Okey. Kita guna formula teorem Pythagoras. Iaitu ingat lagi teorem Pythagoras F, adalah F ni FP kan. FP kuasa 2 sama dengan F1 kuasa 2 tambah F2 kuasa 2 ataupun daya paduan hilangkan kuasa 2 ni, square root ni, dia akan jadi punca kuasa 2 F1 kuasa 2 tambah F2 kuasa 2. Macam tu. Kalau kita nak tahu arah dia, daya paduan ni dah dapat nilai dia. Arah dia bagaimana? Arah dia
kita gunakan formula tangent. Ni arah theta ni kan, theta ni apa? Guna tangent theta. Tangent theta, tangent tentang bagi sending kan. Iaitu F2 bagi tangent tentang bagi sebelahan, bagi F1. Dapatlah tangent. Di guna kalkulator, kita dapat local tangent ni berapa? Tangent bagi 1 F2 per F1. Okey. Jadi untuk uraian selanjutnya, kita akan jumpa dalam Google Meet nantilah. Ya, saya harap pelajar dapat konsep dahulu tentang apakah dia daya paduan. Okey, itu pengenalan cikgu untuk tajuk fizik dan tempat ini. Jumpa lagi untuk penyelesaian masalah bagi daya paduan yang bersudut tidak selari, misalnya daya paduan di antara dua daya yang tidak sudut tepat. Macam mana kita nak cari daya paduannya? Jadi untuk yang ini, pelajar-pelajar sila bawa yang ke sudut dan pembaris. Okey, itu saja daripada cikgu kali ini. Jumpa lagi. Terima kasih. Alhamdulillah.